Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, macam biasa kita mulakan dahulu dengan bacaan doa. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi pertama dan sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang untuk kita bersama-sama untuk menuntut ilmu pada hari ini. Jadi semua hadir hari ini? Semua hadir. Alhamdulillah semua hadir. Semua dah makan ke? Semua sudah makan. Alhamdulillah semua dah kenyang. Jadi bila dah kenyang, otak kita dah segar, badan kita dah segar, otak kita dah cergas. Jadi kita boleh mulakan kelas kita pada hari ini dengan baik ya, insya-Allah. Jadi pertama sekali Ustaz mau tunjukkan sesuatu pada kamu. Ustaz ada gambar, Ustaz akan paparkan di hadapan. Okey. Cuba lihat gambar ni. Kamu nampak gambar ni? Jelas? Okey, jelas. Okey. Berdasarkan gambar ini, apakah yang kamu dapat lihat dalam gambar ni? Ada rumah. Bagus, ada rumah. Okey, ada rumah. Lepas tu kita tengok. Baik, ada rumah, banyak di rumah ni. Jadi kita tengok lagi. Ada rumah, kita tengok gambar yang kedua. Gambar yang kedua ada apa? Ada bangunan besar dan bangunannya rapat-rapat. Jadi untuk tajuk pada hari ini, kamu rasa apa tajuk yang kita nak belajar pada hari ini berdasarkan gambar yang kamu lihat ini? Apa? Ada yang mau jawab? Okey, cuba Anis jawab. Tentang kejiranan. Tentang kejiranan. Ada lagi selain daripada kejiranan ada? Ada? Tiada? Okey, bagus. Jadi semua maknanya semua dah mengerti, semua tahu kita nak belajar hari ini adalah pasal kejiranan. Okey, kejiranan. Untuk kejiranan, okey, tahukah kamu apakah itu maksud jiran? Tahu? Ada yang tahu? Okey, ada yang tak tahu lagi maksud jiran ni. Okey, Ustaz mahu semua keluarkan buku. Ada yang tak bawa buku hari ni? Semua bawa buku. Alhamdulillah, semua bawa buku hari ni. Jadi kita bolehlah kita mula belajar pada hari ini. Jadi Ustaz mahu semua pergi kepada muka surat 174. 174. Kita belajar hari ini pasal jiran sepakat membawa berkat. Jumpa? Okey, bagus, semua jumpa. Okey, seterusnya Ustaz mahu Ustaz mahulah wakil daripada kita dua orang ke hadapan untuk Ustaz mahu main satu permainan. Satu permainan iaitu permainan puzzle. Puzzle ni adalah pasal apakah itu maksud jiran. Kita nak tahu apakah itu maksud jiran. Jadi dua orang Ustaz mahu, mungkin siapa yang mahu mungkin boleh angkat kamu punya traffic light kamu tu. Tanda kamu mahu ke hadapan. Okey, kita ada dua orang. Okey, tepukan untuk kawan kita dua orang. Okey, boleh ke hadapan. Okey, puzzle ini Ustaz mahu kamu lekatkan di sini. Di belakang ni ada pelekatnya. Nanti puzzle ni kamu letak je ni. Boleh kamu susun ya? Buat susun. Susun satu-satu. Maksud jiran. Yang lain boleh perhatikan.
Jiran adalah jiran adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah Okey, sudah siap? Okey, terima kasih tepukan kepada Amy dan juga Afiq. Bukan. Okey, jom kita tengok bersama-sama betul ataupun tidak si Amy dengan Afiq buat tadi. Okey. Kita tengok, kita baca bersama-sama. Okey, 1, 2, 3. Jiran adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Okey, bagus semua. Jiran adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita ataupun maksudnya kalau mengikut di dalam disebut di dalam hadis, orang yang tinggal di hadapan kita 40 buah rumah tinggal berhadapan dengan kita, sebelah timur, barat, sebelah utara. Jadi di belakang, tepi, kiri, kanan 40 buah itu disebut sebagai, masih lagi disebut sebagai jiran kita. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi seterusnya kita pergi kepada senarai kandungan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Kita nak belajar tentang kita ada hak jiran, kita ada apa? Dan pengertian jiran, dalil adab berjiran, hak jiran, kita ada kehidupan berjiran Rasulullah dan kepentingan beradab, adab dengan berjiran, bagaimana kepentingannya. Jadi seterusnya kita pergi satu persatu, iaitu yang pertama pengertian jiran. Ini adalah definisi jiran yang sebenarnya sama. Cuba baca yang ni apa? Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Disebut juga sebagai tetangga. Itu sama sahaja. Itu maksudnya bagi jiran. Kalau kita hidup berjiran ni, mestilah kita sekarang ni bukan tinggal dalam hutan. Semua hidup kita mestilah ada jiran, mesti ada jiran. Jadi kita pergi kepada
Seterusnya, ini apakah hadis untuk kewajipan beradab dengan jiran? Seperti mana kita tahu, kewajipan berjiran ni hukumnya adalah wajib kena buat baik kepada jiran kita, tidak boleh menyakiti jiran. Jadi kita tengok hadis kewajipan beradab dengan jiran ni apa. Jadi kita baca bersama-sama. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Jadi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Macam tu ni, tengok kewajipan berjiran. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka jangan sesekali menyakiti jiran kita. Mesti berbuat baik dengan jiran. Contoh apa? Contoh banyak sangat contoh. Kita pergi satu persatu. Bagaimana kita nak supaya kita tidak menyakiti jiran kita. Kita tengok dari segi hak-hak jiran. Kita pergi pada hak jiran. Apakah itu hak jiran? Yang pertama, hak jiran dari segi perbuatan. Apakah itu? Yang pertama, kita hormat adat dan budaya agama jiran kita. Tidak kira lah jiran kita tu beragama beragama Hindu ke, selain daripada Islam ke. Jadi kita kena mestilah hormat mereka. Tidak kira dia tu India ke, China ke. Ada ke sini jirannya tu bukan Islam, ataupun jirannya tu daripada kalangan kaum India ke, China ke, ada? Dalam kelas ni ada? Tiada? Okey, tidak mengapa. Jadi, semua kita kena berbuat baik. Yang kedua, perbuatan seperti tidak menyakiti jiran. Maksudnya tak menyakiti jiran kita lah. Seterusnya, ziarah jiran ketika sakit. Kita mesti menziarahi ketika kita tahu jiran kita tu sakit. Kita pergilah menziarahi mereka. Bawa buah tangan, pergi ziarah mereka. Itu tandanya kita berbuat baik dengan jiran. Jadi seterusnya memberi pertolongan. Macam mana tu memberi pertolongan? Memberi pertolongan sekiranya berlaku apa-apa dekat dengan jiran kita. Contoh berlaku kebakaran ke, ataupun berlaku pecah rumah ke, kita tolong. Kita tolong apa? Tolong phone ke, tolong call polis ke apa, tolong call ambulans ke, ataupun sekadar kita mampu tolong dengan segera. Contohnya api tengah marah, contoh berlaku kebakaran. Apa yang ni kita tolong dulu sementara tu. Tolong ni lah, siram air ke apa kan. Jadi dari segi perbuatan ni ada lagi tu, dengan lebihkan masakan dan beri kepada jiran, tidak mengganggu ketenteraman jiran, memaafkan kesalahan, bertolak ansur. Itu adalah dari segi perbuatan. Jadi dari segi perbuatan ni saya mau buat satu simulasi lah. Contoh itu sebagai tanda bahawa kamu ni faham apa dari segi perbuatan ni. Menandakan kamu faham. Jadi Ustaz mahu 2 orang lah. Ada tak daripada kalangan kamu semua yang mahu membuat contoh bagaimana contoh perbuatan hak-hak jiran dari segi perbuatan? Ada? Siapa yang membuat? Okey, kita ada Denisha dan juga Anis. Okey, boleh ke hadapan. Kita membuat sedikit simulasi. Kita membuat lakonan sedikit. Kita mau tunjukkan kepada kawan kita, tunjukkan bahawasanya kamu ni faham apakah itu yang dipandang sebagai hak-hak jiran dari segi perbuatan. Okey, ini Anis dengan Danisha, boleh. Assalamualaikum Anis. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap semasa kita masih hidup berjiran. Waalaikumsalam Danisha.
Sudah lama saya memaafkan kamu. Saya pun ingin minta maaf jika saya ada melakukan kesalahan selama hidup berjalan dengan kamu. Okey, tepukan untuk Dexter dan juga Ani. Bagus. Itu adalah contoh bagaimana jiran dari segi perbuatan. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada percakapan. Percakapan apa yang pertama? Iaitu memberi nasihat. Sentiasa memberi nasihat kepada jiran-jiran kita sekiranya mereka ada melakukan kesilapan ke ataupun kita sendiri ada melakukan kesilapan. Sentiasa memberi nasihat dan menerima nasihat. Okey, seterusnya yang kedua, ucap tahniah atas kejayaan. Contohnya dia apa? Dia berjaya mendapat sesuatu, dia berjaya naik pangkat ke, contohnya dari segi kerjayanya, dia berjaya mendapat kerja ke apa. Jadi kita perlu mengucapkan tahniah kepada mereka. Yang ketiga, jaga percakapan kita. Jangan bercakap kasar terhadap jiran kita. Kena sentiasa lemah lembut bercakap dengan mereka. Jadi untuk dari segi percakapan ni sebagai tanda kamu faham apakah itu yang dimasukkan dengan hak jiran dari segi percakapan. Jadi Ustaz mahu dua orang daripada kalangan kamu menunjukkan bagaimana contoh ataupun simulasi hak-hak jiran dari segi percakapan. Boleh ada yang mahu buat ni simulasi? Okey, boleh Joad dan juga si Danish. Si Afiq. Okey, boleh ke sini, ke tengah. Okey, teruskan. Tahniah Joad kerana memenangi pertandingan tilawah itu. Semoga rezeki Anda dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Afiq. Saya Okey, boleh? Okey, terima kasih Hafiq dan juga Joad. Menunjukkan contoh bagaimana tadi si Hafiq mengucapkan tahniah dan si Joad mengatakan terima kasih kepada Hafiq. Okey, seterusnya kita pergi kepada emosi. Dari segi emosi, hak jiran dari segi emosi. Okey, emosi ialah yang pertama berprasangka baik. Kita kena sentiasa berprasangka baik, tidak boleh berprasangka tidak baik pada jiran kita. Kita kena jagalah hati mereka. Jadi yang kedua, bersimpati jika ditimpa kemalangan. Okey, contohnya apa? Keluarga mereka ada berlaku kemalangan ke apa ataupun apa-apa insiden apa-apa ni. Jadi kita kena sentiasa bersimpati, ucapkan takziah kepada mereka sekiranya berlaku kematian ke apa. Boleh? Boleh faham? Okey, untuk yang emosi ni juga Ustaz mahu dua orang daripada kalangan kamu untuk menunjukkan contoh bagaimana hak-hak jiran dari segi emosi. Boleh? Dua orang, siapa? Angkat traffic light biru. Okey, Dayah dengan Ain. Boleh ke hadapan? Okey, mulakan. Saya menunjukkan cita atas kemalangan Abah Hawa yang berlaku pada minggu lepas. Semoga Abah Hawa cepat sembuh dan kemuliaan rezeki. terima kasih atas keprihatinan Anda, Ain. Okey, terima kasih Dayah dan juga Ain. Tepukan untuk mereka. Okey, Dayah menunjukkan bagaimana contoh hak-hak jiran dari segi emosi. Okey, maknanya cuba sebagai tanda faham, cuba kamu angkat tanda traffic light biru. Maksudnya kamu faham. Ada yang tak faham? Biru. Okey, bagus. Maknanya semua faham. Okey, letak jatuh. Seterusnya kita pergi kepada apa? Kita pergi kepada mencontohi bagaimana bagaimana kehidupan berjiran Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sangat menjaga dia punya jiran dia. Tak pernah menyakiti jirannya, bersikap dengan lemah lembut dengan jirannya, sentiasa memberi sekiranya dia pergi melawat jirannya yang sakit dan bermacamlah Rasulullah ni. Jadi kita tengok Rasulullah berbuat baik dengan jiran. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah SAW
sentiasa berbuat baik dengan jiran walaupun jirannya beragama Yahudi, seperti mana di dalam sirah menyebut pernah berlaku bagaimana seorang seorang Yahudi, tapi last kali berlaku sehingga Rasulullah sembahyangkan jenazah mereka. Sampai tahap macam tu, Rasulullah punya menjaga dia punya jiran dia walaupun jirannya itu adalah seorang Yahudi. Jadi kita pergi pada yang kedua, iaitu menghargai jiran. Apa itu menghargai jiran? Yang pertama adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita kerap memberi kerap memberi hadiah kepada jiran kita. Yang kedua, mendahulukan jiran yang berdekatan dahulu. Yang ketiga, jangan meremehkan pemberian jiran, walaupun sesuatu jiran bagi itu sesuatu benda yang kita tak suka. Contohnya apa? Contoh jiran bagi sayur, contoh kita ni tak makan sayur. Jadi kita ambil saja sebagai nak ambil hati jiran kita tu, kita ambil dan bawa balik. Jangan pula kita menolak, ini saya tak makan ni apa semua tu. Kita ambil dulu, kita terima dahulu. Apa yang dia bagi kita terima. Jangan menolak. Jadi yang ketiga, peka dengan kebajikan jiran, iaitu Rasulullah SAW menggalakkan kita memberi makanan kepada jiran, terutamanya jika berlaku kematian dan musibah. Tengok bagaimana Rasulullah mendidik, bagaimana Rasulullah menunjukkan contoh bagaimana untuk sentiasa menjaga kebajikan jiran kita. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang kita membiarkan jiran berlapar sedangkan kita kekenyangan, kita dah kenyang. Contohnya malam tu kita buat apa? Kita ada bakar ayam contohnya. Kita bakar ayam, jiran kita dah terhidup bawang ayam tadi. Jadi kita makan, kita dah kenyang, tapi sedangkan jiran kita tengah kelaparan, belum lagi makan. Sepatutnya apa? Sepatutnya kita bagilah sedikit pada jiran kita tu, bagi dia merasa walaupun sedikit. Boleh? Okey, seterusnya adalah kepentingan adab berjiran dari segi individu. Tengok individu terbagi pada 3. Ada individu, ada masyarakat dan juga negara. Apakah kepentingan kepada individu dari segi individu? Kita tengok. Yang pertama, apa? Dari segi individu mendapat pahala dan keredaan Allah. Tentu sahaja dapat pahala dan Allah Ta'ala sentiasa meredai kita. Yang kedua, emosi menjadi tenang. Bila Allah Ta'ala dah reda, maka kehidupan kita, emosi kita, apa sahaja akan menjadi tenang. Jadi yang kedua adalah dari segi apa? Dari kepentingan adab berjiran dari segi masyarakat, iaitu kerja berat menjadi ringan. Seperti Pak kata pepatah, ringan sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang kedua, hidup harmoni. Jadi bila kita dah bekerja sama, hidup kita menjadi lebih harmoni dan tenang. Jadi yang seterusnya, yang ketiga adalah kurangkan gejala negatif. Bagaimana kurangkan gejala negatif ni? Untuk kurangkan gejala negatif, bila kita dah hidup harmoni, aman dan juga damai, maka gejala negatif tu semakin berkuranglah. Jadi yang seterusnya adalah erat silaturahim. Bila dah bekerja sama, sentiasa bekerja bersama-sama, maka hubungan silaturahim itu menjadi semakin rapat. Seterusnya dari negara. Kepentingan kepada negara adalah negara menjadi makin maju negara kita. Bila kita bekerja sama, bila kita dapat jiran yang baik, negara akan semakin maju. Bila negara maju, ekonomi bertambah baik. Automatik kita punya ekonomi kita bertambah baik. Pelancong akan ramai datang. Bila dia tahu Malaysia ni macam mana, Malaysia ni
mereka punya rakyat mereka ni bersama padu, mereka apa, saling menghormati semua lah sekali ya. Jadi untuk peringatan hak jiran seterusnya adalah untuk yang terakhir. Ustaz mau tanya lagi sekali, sekiranya kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini, semua angkat traffic light biru, bermaksud semua faham. Okey, alhamdulillah, bermakna semuanya faham apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu tajuk besarnya ialah tentang jiran. Okey. Untuk yang terakhir sekali, Ustaz ada satu lagu yang perlu kita nyanyi bersama-sama, iaitu lagu tentang jiran. Boleh? Semua boleh ikut menyanyi? Semua pandai menyanyi? Okey, kita pergi kepada lagu ini. Ini bukan, ini iklan. Ni ada Melayu, ada Cina, ada India. Saya ada jiran tinggal satu taman, hidup penuh sopan, semua jadi kawan. Saya ada jiran Cina, saya ada jiran India, jiran Melayu juga ada, hormat jiran kita, itu jiran saya. Mereka baik hati, Melayu, Cina, India, hidup bersatu hati. Saya ada jiran Cina, saya ada jiran India, jiran Melayu juga ada, hormat jiran kita. Okey. Tepukan untuk semua, bagus. Menyanyinya bagus. Okey, semua dah faham apa itu maksud jiran? Oh, dah faham. Okey. Untuk yang terakhir sekali, Ustaz mahu kamu semua pergi kepada muka surat, buku latihan kita, pergi kepada muka surat 107. Okey, Ustaz mahu di situ nanti, Ustaz mahu kamu buat latihan di situ. Dan untuk latihan ini, Ustaz mahu kamu buat di rumah nanti. Dan bila dah siap nanti, boleh tunjukkan kepada Ustaz pada hari besok. Itu latihan kamu di rumah nanti. Boleh buat di rumah nanti. Boleh? Boleh faham? Okey, boleh faham. Okey, rasanya setakat itu sahaja. Masa Ustaz telah pun habis. Jadi kita Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz.